الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan kepadanya, yaitu dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, seterusnya selamat dan berjaya di dunia serta di akhirat. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk Gejala Rasuah Memusnahkan Negara. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu makan, yakni atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui segala salahnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dewasa ini umat Islam sangat terdedah dengan gejala rasuah, yang mana hal ini telah berlaku sejak zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hari ini, yang semakin meruncing di kalangan masyarakat Islam sendiri. Fenomena ini dianggap sebagai penyakit kronik sosial yang boleh dikatakan seperti penyakit parah dalam dunia perubatan, yang mana ianya sukar untuk diobati dan akhirnya akan memberi kesan buruk kepada individu, masyarakat dan struktur pentadbiran sesebuah negara sekiranya tiada langkah-langkah pencegahan dilakukan dari awal lagi. Fenomena ini hendaklah diambil perhatian yang serius oleh semua pihak untuk membendungnya daripada terus mengular. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasuah ialah suatu pemberian berupa sogokan yang diberikan kepada seseorang dengan sebab tertentu bagi membolehkan perkara yang dihajati dapat diperolehi atau diselesaikan dan sebagainya. Rasuah juga dikatakan sebagai suatu sogokan atau makan suap atau tumbuh rusuk, dan dia merupakan perbuatan keji dan dilarang di sisi agama Islam. Melibatnya rasuah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini bukanlah suatu perkara yang baru, tetapi ianya sudah mewarnai sejak masyarakat generasi dahulu. Namun keadaan rasuah yang sudah diketahui sejak dahulu lagi sifatnya adalah terhad dan perkembangannya tidaklah seteruk pada hari ini, yang dirasakan sudah menjadi gejala yang umum, yang dilihat seolah-olah tidak dipandang serius, bahkan berlalu dengan begitu lancar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasuah dari perspektif Islam adalah suatu perbuatan yang haram dan berdosa besar, serta dilaknat baik kepada pemberi rasuah ataupun orang yang menerima rasuah sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Riwayat Ibnu Hibban. Rasuah juga merupakan satu perbuatan yang boleh mengakibatkan tertolak ibadah dan doa kita kepada Allah
dan lebih membimbangkan lagi, apabila gejala ini tidak dipangkas dengan segera, ia akan menyebabkan timbulnya berbagai malapetaka dan bencana dalam kehidupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 112, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minan nas wa hablin minallah." Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Maksudnya, mereka ditimpa kehinaan dari segala bentuk di mana saja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemukaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditimpakan kemiskinan daripada segala segi. Yang demikian itu disebabkan mereka sentiasa kufur dan ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membunuh para nabi dengan tiada alasan yang benar. Semua itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengertian rasuah sebenarnya amat luas, seperti mana yang diketahui, ia bukan hanya tertumpu kepada sudut keuangan semata-mata, tetapi ia juga termasuk penyalahgunaan jabatan dan kuasa yang diamanahkan untuk kepentingan diri, keluarga dan pihak tertentu. Sebagai contoh, jika sekiranya seseorang itu memiliki kuasa untuk membuat pilihan dan meluluskan denda-denda, maka ia akan meluluskan mana-mana pihak yang memberikan serokan atau suapan kepadanya, tanpa menghiraukan pihak lain yang lebih layak untuk mendapatkan denda ataupun meluluskan proyek-proyek tertentu. Begitu juga jika diamanahkan untuk mengambil pekerja, ia mengedepankan orang yang lebih layak untuk menjawab jabatan pekerjaan tersebut, malahan akan mementingkan kroni-kroninya atau memilih pihak yang akan menjanjikan sesuatu imbuhan kepadanya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka antara faktor utama penularan gejala rasuah yang perlu diketengahkan supaya dipandang serius oleh semua pihak. Pertama, faktor politik sesebuah negara, yang mana dilihat ramai pihak-pihak tertentu berlomba-lomba mencari kekayaan melalui politik, di mana penglibatan mereka di dalam politik bukan bertujuan untuk membela nasib rakyat, tetapi tujuan mereka untuk menyertai politik, sebaliknya untuk mengambil kesempatan dari kuasa dan kedudukan yang telah diamanahkan kepada mereka untuk mengaut keuntungan dan kekayaan tanpa mengira batas-batas hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang kedua, faktor sosial sesebuah negara, yang mana lemahnya ilmu pengetahuan dan agama menyebabkan iman menjadi lemah, serta pegangan terhadap nilai-nilai murni terlalu culas dan longgar. Maka ada sebagian yang menganggap kepentingan untuk hidup mewah menjadi keutamaan tanpa menghiraukan soal halal dan haram. Yang ketiga, pengaruh budaya hidup bermewah-mewah dan kebendaan yang keterlaluan, sehingga masyarakat mengabaikan soal halal dan haram dalam memperoleh sumber rezeki. Daripada faktor-faktor rasuah yang diutarakan di atas, jelas membuka ruang kepada individu yang terlibat dengan gejala rasuah, memberikan kesan buruk kepada sesebuah negara yang mampu meruntuhkan moral masyarakat dalam negara, menyekat pembangunan, menjatuhkan ekonomi, menyebabkan kekayaan negara diborok dan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, dan membuka keadilan di dalam sesebuah negara, sekaligus menafikan sistem demokrasi yang menjamin hak yang sewajarnya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil langkah-langkah pencegahan untuk membendung gejala rasuah itu. Pertama, memantapkan iman dan menguatkan sahsia diri, karena dengan keimanan dan kepribadian yang tinggi mampu untuk menjadi benteng yang paling ampuh dan kuat untuk membatas gejala rasuah. Apabila setiap individu menolak dan membenci amalan rasuah, sama ada rakyat biasa, pemimpin atau jentera kerajaan, maka gejala
dapat diatasi. Yang kedua, menguatkan topik berkenaan dengan rasuah dalam sistem pendidikan. Gejala rasuah ini akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Generasi yang dididik benci kepada rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan amanah. Justru dapat membentuk generasi akan datang yang bebas daripada rasuah. Yang ketiga, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan memberatkan hukuman. Ia perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sadar betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah jika tidak dibantras dan dibendung untuk menyelamatkan negara. Dan yang keempat, meningkatkan penerangan berkenaan dengan rasuah, baik dari sudut penerbitan atau penyiaran, untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat tentang kesan dan bahayanya gejala rasuah ini jika ia semakin menular dan tidak dicegah dengan segera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu kepada orang-orang yang zalim itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة لا نزوجه من ضرر أن تكشف عنا ذنوبنا وأن تغفر لنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah selepas daripada kita menunaikan salat fardu Jumat, marilah sama-sama kita melaksanakan salat sunat hajat untuk mendoakan keamanan, kemakmuran kepada negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita hakikat kebenaran yang sebenar, lalu kita mengikuti kebenaran tersebut. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita hakikat yang benar dan yang salah. Kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada kita apa sebenarnya yang batil, apa sebenarnya yang salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mengikuti perkara-perkara yang benar dan kita menjauhi perkara-perkara yang batil. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wa Allahumma 'an ashabihi wal qarabati wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an tahfaza bi'ilmi inayatika rabbaniyah jalalata
Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa tawfiq wa sihhata wa salamata li waliyil ahdi Salamur Tunku Amir Shah Ibn al-Marhum Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj. Ya Zal Jalali wal Ikram, Allahumma aqil umrahuma muslihaini lil muwazzafaini wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah memurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkan rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau ridhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian yang berat, supaya dengan demikian negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk mendirikan sholat fardu 5 waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Bergantilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir miskin, dan sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah golongan para fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian juga ya Allah, tambah dan luaskan